Assalamualaikum kepada Dr. Muhammad Nasir. Saya Muhammad Syafiq bin Zulkifli dan bersama ahli kumpulan saya yang lain iaitu Amirul Ramzan bin Amir, Nur Syamimi bin Syamsuddin dan Muhammad Afiq Firdaus bin Razlan. Dalam video ini kami ingin mengupas berkenaan dengan isu dan cabaran global pembangunan komuniti dunia. Kami memilih tajuk krisis kebanjiran pelarian Syria dan impaknya terhadap keselamatan negara Turki. Dunia pada suatu ketika dahulu, pada Mac 2011, dunia dikejutkan dengan peristiwa kebangkitan penentangan rakyat Syria terhadap kerajaan mereka sendiri. Perang saudara yang berlaku di Syria merupakan konflik dalaman yang masih lagi berterusan dan menjadi semakin ganas dan semakin luar jangkaan di antara rejim Assad dengan pihak penentang rejim yang terdiri daripada beberapa kumpulan dan pertubuhan selepas Mac 2011. Akibat daripada krisis ini, rakyat Syria hidup dalam ketakutan dan terpaksa melarikan diri dan menjadi pelarian di negara-negara jiran. Di Syria, sebanyak 2 juta rakyatnya menjadi pelarian di negara sendiri dan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyatakan lebih daripada 600,000 pelarian yang telah didaftarkan, manakala anggaran 200,000 tidak berdaftar. Turki merupakan salah satu negara yang menerima pelarian dan menyediakan kemudahan asas, tetapi beberapa masalah dari segi polisi semasa kerajaan Turki, di mana pelarian Turki ini dianggap sebagai tetamu dan dengan status perlindungan sementara. Jadi, bagaimanakah Turki mengupdatasikan polisi migrasi serta melakukan perubahan tanpa memberi impak negatif terhadap negaranya? Seterusnya adalah isu kebanjiran pelarian Syria, di mana warga pelarian Syria ini diberikan status perlindungan sementara, di mana kerajaan Turki adalah bertanggungjawab untuk melindungi pelarian Syria daripada dihantar pulang secara paksa ke Syria. Warga Syria yang tinggal di luar kamp mempunyai hak kekal dekat Turki selama 3 bulan tanpa perlu memohon kebenaran. Turki telah secara rasmi mengisytiharkan dasar perlindungan sementara bagi menangani serta mengawal kemasukan besar-besaran pelarian Syria. Oleh kerana ketidakpastian dalam undang-undang, pelarian Syria ini masih dirujuk sebagai tetamu atau rakyat Syria dan bukannya sebagai pelarian. Jadi, selepas disemak semula, kamp perlindungan sementara dekat Turki ini dibina bukan bertujuan untuk tempoh jangka masa yang panjang, kerana kerajaan Turki ini percaya bahawa rejim Assad dapat digulingkan dalam tempoh masa yang cepat. Kini, mulai timbul keraguan akan kewajaran kerajaan Turki mengenakan status perlindungan bahawa ramai warga Syria akan meminta untuk tinggal di Turki selepas konflik. Akan ada juga peratusan yang akan cuba untuk pergi ke Eropah dan kemudiannya ke Kanada atau Amerika Syarikat. Isu kedua adalah kerjasama kerajaan Turki. Hubungan yang sedia terjalin antara Syria dan Turki telah direalisasikan dalam bentuk liberalisasi dasar visa di antara dua negara. Kesan daripada liberalisasi ini sangat penting kerana berikutan krisis di Syria yang mula memuncak. Warga Syria yang dilengkapi dengan pasport dapat menyeberangi sempadan ke Turki tanpa menghadapi sebarang masalah. Oleh hal demikian, terdapat beberapa aspek penting dalam dasar migrasi yang diperkenalkan oleh kerajaan Turki. Antaranya adalah yang pertama, kerajaan Turki ini berubah amalan awal sebelum ini yang merujuk pelarian sebagai tetamu telah melanjutkan tempoh perlindungan sementara yang mana ianya hanya melibatkan status perundangan yang lebih jelas berkaitan dengan pelarian. Yang kedua pula adalah kerajaan Turki ini sangat komited untuk mengekalkan dasar pintu terbuka kepada pelarian Syria, walaupun terdapat keadaan di mana pintu rasmi sempadan terpaksa ditutup apabila keselamatan di sebelah sempadan Syria ini menjadi semakin teruk. Ketiga, kerajaan menubuhkan jawatan kuasa penyelaras yang dikuasai oleh Basir Al-Tali iaitu Timbalan Perdana Menteri. Jawatan kuasa ini diwakili oleh wakil-wakil beberapa kementerian dan agensi kerajaan yang terlibat secara langsung dengan perilihan migrasi di Turki. Dan akhir sekali, kerajaan melantik Gubernur Penyelaras bagi usaha meningkatkan penyelarasan di antara gubernur wilayah-wilayah Turki yang bersempadan dengan Syria. Antara cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Syria, yang pertama adalah peluang pekerjaan. Kaji selidik oleh AAFAD mendapati bahawa 3/4 daripada pelarian Syria
yang tinggal di luar kem memerlukan pekerjaan bagi menampung kehidupan mereka di Turki. Walau bagaimanapun, mereka menghadapi kesukaran untuk bekerja secara sah disebabkan oleh Undang-Undang Buruh Turki yang ketat. Dan yang kedua adalah kesihatan dan tempat tinggal. Kemudahan seperti perkhidmatan kesihatan asas dan kempen vaksinasi untuk kanak-kanak disediakan di kem-kem dan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan Turki. Namun, kerajaan Turki menghadapi cabaran mencari sumber dan tanah yang sesuai untuk pembinaan kem tambahan. Dari segi perkhidmatan kesihatan pula, terdapat kelompangan dalam penyediaan perkhidmatan yang memuaskan kerana ketiadaan perkhidmatan perubatan khusus, kaki tangan bekerja terlalu lama dan halangan dari segi pertuturan. Dari aspek politik pula, konspirasi di pihak kerajaan untuk mengubah keseimbangan demografi di wilayah mereka. Ketegangan mula timbul apabila masyarakat Alawid melihat kerajaan Turki terlalu menekankan aspek identiti Sunni, lebih condong untuk menjatuhkan rejim Assad di Syria dan menuduh masyarakat Alawid di Turki bersekongkol dengan menyokong dan bersimpati dengan rejim Assad di Syria. Perkembangan ini telah menimbulkan kebimbangan bahawa krisis di Syria dan cara bagaimana kerajaan Turki mengendalikan boleh merumitkan lagi hubungan minoriti-minoriti di Turki, terutama di wilayah di mana sebelum ini kumpulan etnik dan agama yang berbeza dapat tinggal secara harmoni. Cabaran yang terakhir adalah dari aspek pendidikan. Menurut anggaran United Nations Children Fund, bahawa 74% kanak-kanak yang tinggal di luar kem di Turki tidak mempunyai akses kepada persekolahan. Menangani keperluan pendidikan kepada hampir 1,5 juta kanak-kanak pelarian di Turki bukanlah sesuatu yang mudah. Hal ini memerlukan kerjasama dari kerajaan Turki untuk memastikan pendidikan yang dijalankan berkualiti. Seterusnya kita akan membincangkan impak kebanjiran pelarian Syria di Turki. Terdapat 3 impak utama, iaitu dari segi sosial, ekonomi dan juga keselamatan. Dari segi sosial, sudah semestinya kehadiran pelarian di Syria di Turki ini memberikan akan menggugat keharmonian masyarakat di Turki. Di Turki terdapat satu wilayah yang dinamakan sebagai Kilis, di mana sebelum kedatangan pelarian Syria hanya terdapat 1% populasi etnik Arab. Apabila pelarian Syria datang ke Turki, populasi Arab meningkat kepada 42%, di mana ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan etnik dan menimbulkan ketegangan antara etnik. Kesan ini menyebabkan ada etnik yang membuat haluan mereka sendiri, iaitu haluan anti kerajaan, di mana mereka membantah dengan keputusan yang dibuat oleh kerajaan Turki dan menganggap kebanjiran pelarian ini sebagai ancaman kepada kehidupan mereka. Kerajaan Turki menerima tekanan dengan kebanjiran pelarian Syria, di mana ia memberi kesan terhadap perbelanjaan kewangan Syria. Kerajaan Syria terpaksa membelanjakan sebanyak 2 bilion USD bagi memenuhi keperluan dan kemudahan pelarian Syria. Perkara ini menimbulkan keresahan di kalangan rakyat Syria, di mana khawatir sampai bila kerajaan Turki akan menampung dan membiayai pelarian Syria. Rakyat juga Turki terkesan akibat pelarian Syria yang terlalu ramai, di mana kos sara hidup meningkat, kadar sewa rumah, air, elektrik, harga makanan dan keperluan harian lain juga meningkat. Terakhir adalah dari aspek keselamatan. Terdapat suara-suara yang menyatakan bahawa terdapat peningkatan aktiviti peranas di Turki. Sejak berlakunya krisis di Syria, Turki menerima ancaman daripada kumpulan jihad radikal dengan timbulnya dakwaan dan spekulasi, di mana Turki telah dijadikan sebagai tempat dan latihan serta pusat penyeludupan anggota jihad. Selain itu, Turki juga menerima ancaman daripada pengganas PKK, iaitu Kurdistan Workers Party,
di mana parti politik daripada etnik Kurdish yang berjuang dalam menuntut hak autonomi daripada kerajaan Turki. Mereka mengatakan bahawa mereka terpaksa menggunakan kekerasan kerana mereka telah ditindas berdekad yang lalu. Sebagai kesimpulan, krisis Syria yang mulanya dijangka hanya bersifat sementara kini telah pun menjangkau 4 tahun tanpa sebarang tanda penyelesaian yang jelas. Pergolakan tanpa titik noktah di Syria telah membawa kemusnahan yang amat dahsyat. Krisis kemanusiaan sejagat yang mengakibatkan lebih 2.6 juta rakyat Syria terpaksa menjadi pelarian di Mesir dan juga di negara-negara lain. Sebagai salah sebuah negara penerima yang menerima jumlah kemasukan pelarian yang sangat tinggi jumlahnya, negara Turki sangatlah terbeban disebabkan oleh peningkatan mendadak kemasukan pelarian ke dalam wilayahnya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.